Tarian bagi masyarakat Cina adalah berdasarkan kepercayaan dan doa dalam kehidupan seseorang manusia. Tarian digunakan bagi merayakan hari-hari perayaan seperti Tahun Baru Cina dan Pesta Cap Goming. Tiga jenis tarian sangat berkaitan dengan perayaan ini ialah tarian singa, tarian payung, dan tarian naga. Tarian singa merupakan sejenis tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina. Tarian ini digerakkan oleh dua orang penari, yaitu pada bahagian kepala dan badan singa. Tarian ini berbentuk akrobatik dan memungut angpau dan keuntungan. Ketiga-tiga tarian ini diiringkan dengan paluan ganda yang kuat. Dikatakan bahawa tuan rumah atau pusat perniagaan yang persembahkan tarian tersebut akan mendapat keuntungan yang banyak. Pada tahun tersebut, tarian payung merupakan tarian yang popular sejak dinasti Kan. Lagi, tarian ini berasal dari sebuah daerah di negara China yang terkenal dengan industri pembuatan payung. Tarian ini persembahkan di kampung-kampung. Persembahan tarian payung agak rancak kerana ia menggambar keindahan dan kegembiraan. Tarian naga ialah ripiakan kepala naga serta badan naga yang dibuat daripada kain atau kanvas. Bahagian kepala naga digerakkan oleh seorang pemain yang mengejar sebiji bola, bermaksud peluang dan keuntungan. Dalam kajian ini, kumpulan kami telah menjalankan penyelidikan tentang seni tarian tradisional masyarakat Cina. Dalam arus globalisasi yang sering berubah ini, seni tarian tradisional telah beransur-ansur dilupakan dan diabaikan oleh generasi baru. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk memperkenalkan ilmu tentang tarian tradisional kaum Cina kepada rakyat Malaysia, terutamanya generasi yang lebih muda, supaya khazanah seni tarian dapat dikekalkan pada masa hadapan. Bukan itu sahaja, tujuan kajian ini adalah untuk menerangkan dan menganalisasikan maklumat tentang tarian tradisional Cina. Hal ini demikian kerana ramai orang pada zaman ini telah mengabaikan kepentingan mengetahui dan mempelajari tarian tradisional. Kajian ini amat penting kerana tarian tradisional merupakan salah satu karya seni yang harus dikembangkan dan diwarisi. Selain itu, dengan memperkenalkan seni tarian tradisional kepada rakyat Malaysia, dapat memupuk rasa cinta akan negara dengan mendedarkan kepelbagaian budaya Malaysia yang unik kepada rakyat kita. Ia juga merupakan satu ejen perpaduan yang menggongsikan kepentingan rakyat Malaysia memelihara warisan tradisi yang mencerminkan kebanggaan tanah air dan menyatukan kaum. Jelaslah bahawa kami berharap kajian ini dapat membantu rakyat Malaysia agar mereka dapat mengenali dan mengamalkan warisan tradisi seperti seni tarian tradisional negara kita, juga mampu mempromosi budaya Malaysia di persada dunia dan membuktikan Malaysia itu cantik seindah bahasa dan warisannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah saya, Mr. Zaim dan kawan-kawan saya. Nama saya Chun Kafai dari Bachelor of Business, Finance dan Ekonomi. Saya ingin menerangkan kepada anda tentang tarian singa. Tarian singa adalah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh dua penari, iaitu seorang memainkan di bahagian hadapan dengan mengerahkan kepada kostum, manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Kedua-dua penari itu akan bergerak seakan-akan singa di atas pentas yang disediakan. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, drum dan dentuman mercun yang dikatakan akan membawa doa. Jadi, saya akan menerangkan tentang sejarah tarian singa dengan teliti kepada anda. Sejarah tarian singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia, terutamanya bagi mereka yang berketurunan orang Cina. Tarian singa menjadi adat di negara China, Taiwan, Jepun, Korea, Thailand dan Vietnam.
Setiap negara tersebut mempunyai corak dan bentuk tarian yang berbeza. Namun, tarian ini lebih terkenal sebagai warisan orang Cina kerana dikatakan sejarahnya bermula lebih 1000 tahun lalu. Dua tarian singa yang amat popular ialah tarian singa utara dan tarian singa selatan. Tarian singa utara adalah berasal dari bahagian utara Cina menggunakan tarian ini sebagai hiburan diraja. Kostum singa mereka menggunakan warna merah, singa dan kuning. Tarian singa adalah lebih banyak pergerakan akrobatik dan bertujuan sebagai hiburan. Tarian singa selatan lebih membawa perlambangan alam sekitar. Ia dapat dibuktikan daripada tarian ini selalu dipersembahkan sebagai istiadat upacara semasa membuang semangat jahat serta upacara meminta tua. Selain itu, tarian singa selatan menggunakan pelbagai warna dan kepala kostum yang mempunyai mata yang lebih besar daripada singa utara. Akhir sekali, singa selatan juga mempunyai cermin serta sebatang tanduk di hadapan kepalanya. Tarian naga ialah sebentuk tarian dan persembahan tradisional dalam budaya Cina. Sepertilah tarian singa, tarian naga sering dipersembahkan pada musim perayaan. Orang Cina selalu menyebut keturunan naga sebagai lambang identiti etnik. Naga adalah sejenis haiwan dongeng yang melambangkan kuasa luar biasa, kebaikan, kesuburan, kewaspadaan serta kehormatan dalam budaya Cina. Dalam tarian ini, sepasukan orang Cina memegang sebatang naga, yaitu imej naga Cina dengan tiang. Penari-penari hadapan mengangkat, mencelup, membidas dan menyapu kepala naga yang boleh memiliki ciri-ciri animasi yang dikawal oleh seorang penari dan kadang-kala dikawal untuk mengeluarkan asap dari alat-alat piroteknik. Pasukan tarian meniru apa yang dipercayai sebagai gerakan semangat sungai ini secara berbelok-belok dan beralun-alun. Gerakan-gerakan dalam persembahan ini secara tradisinya melambangkan peranan-peranan naga yang menunjukkan kuasa dan marah. Tarian naga lazimnya dipersembahkan ketika sambutan Tahun Baru Cina dan ini juga dipercayai membawa tuah dan kekayaan bagi tahun yang baru. Selain itu, tarian naga merupakan sebuah tarian bersemangat yang sentiasa diiringi paluan gendang tagu Cina dan simbol serta memerlukan keberanian dan penataan gerak tarian yang tepat di antara penari-penarinya. Tarian ini selalunya memerlukan seramai 60 orang penari yang mahir bagi mempertunjukkan persembahan. Tarian naga ini dipersembahkan dengan penuh kepakaran, keanggunan serta penataan gerak tarian yang tepat bagi menjadikannya seakan-akan naga yang bergerak. Salam sejahtera kepada penziarah dan pelajar sekalian. Nama saya Tai Wei Shen dan kawan saya Scott Hong ingin memperkenalkan seni dan budayanya di Malaysia, iaitu tarian kipas Cina. Tarian kipas Cina terkenal di negeri Perak. Tarian ini tergolong dalam tarian istana kerana sering ditarikan pada majlis-majlis perkahwinan diraja. Penari-penarinya terdiri daripada wanita. Jumlah penari-penari antara 2 hingga 6 orang. Setiap penari memegang 2 buah kipas. Menari-menari biasanya memakai baju kebaya, bersanggul dan berdandan dengan sutingan bunga yang disanggul. Kadang-kala penari akan memakai selendang panjang yang disemat pada bahu. Namun begitu, terdapat juga tarian kipas yang memerlukan 9 orang ahli iaitu 7 orang wanita dan 2 orang lelaki. Tahun ini menunjukkan bahawa kipas Cina mempunyai erti yang sebati dalam masyarakat. Cina yang menunjukkan dewa-dewi pada masa dulu sentiasa menjadikan kipas sebagai alat keperluan mereka. Tambahan pula, angin merupakan satu tradisi masyarakat Cina iaitu mempercayai Feng Shui. Feng Shui merupakan satu kepercayaan tentang sesuatu pendanda baik dan buruk terhadap kehidupan mereka. Oleh itu, tarian ini dimainkan supaya dapat membawa kebaikan kepada seluruh anggota masyarakat.
Khusus tamadun Islam dan tamadun Asia ini memfokus kepada peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat, menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama. Pengajian ketamadunan ini juga berperanan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia agar masyarakat peka dengan isi-isi ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun. Selain itu, tarian merupakan sesuatu sumbangan yang perlu diperkekalkan secara tradisi antara kaum. Oleh itu, tradisi tarian ini dapat diwarisi secara turun-menurun kepada generasi yang akan datang.